Kemudian kita masuk bidang ataupun bab yang sangat penting, yang memerlukan kepada fokus untuk bab ini, sebab dia dah merupakan maqasid, tujuan daripada kita belajar mantik dalam bab tasawurat, iaitu pada tahun tingkatan 4 ni. Jadi ini kita punya kemuncak dia, tujuan kita belajar mantik. Jadi apa itu ta'rif? Ta'rif itu adalah definisi. Bahasa Melayu pun kita guna ta'rif. Jadi dalam ilmu mantik, kita membina satu kaedah yang lengkap untuk kita nak membina definisi yang lengkap, definisi yang sempurna, definisi yang apabila kita kemukakan definisi tersebut, orang tak tanya dah, orang akan faham apa yang kita definisikan perkara tersebut. Jadi sebahagian definisi ni banyak, ada definisi bil isyarah, ada definisi dengan bil mufrad, dengan perkataan. Contoh kita tanya, apa itu nasi? Maka dia jawab, nasi adalah beras. Jadi orang tak faham maksud yang dikemukakan. Contoh orang tanya, apa itu pokok? Dia tentu pokok, ditunjuk itu bil isyarah. Jadi ilmu mantik tidak mengiktiraf definisi-definisi berikut. Jadi ilmu mantik datang menjelaskan bagaimana cara untuk nak membina definisi yang tepat, yang mana definisi itu bersifat saintifik, yang ilmiah, yang ada dawabit, yang ada kaedah, yang ada undang-undang yang perlu kita ikuti supaya definisi tersebut memberi faedah. Contoh saya nak beritahu, ada dua jenis definisi ta'rif bil had dengan ta'rif bil rasam. Okey, sekiranya contoh perkataan apa itu wajib, kamu akan belajar dalam usul fiqh nanti. Maka kalau kita nak definisikan, fuqaha mendefinisikan wajib dalam menggunakan ta'rif bil rasmi, iaitu dengan mengambil sifat luaran, maka dia mentarifkan wajib itu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, iaitu perbuatan yang mana diberi pahala sekiranya dia melaksanakan, dan wa yu'aqabu, dan akan diazab sekiranya dia meninggalkan perbuatan tersebut. Itu ta'rif wajib bagi bil rasam. Kemudian ta'rif bil had bagi wajib, iaitu talab, sesuatu talab yang mana talabul jaziman, talab dengan talab yang kuat. Okey, silap. Dia punya definisi wajib, khitabullah muta'alliqun bi af'ali mukallafin, talabun jaziman, iaitu suruhan ataupun ucapan daripada Allah SWT ke atas seorang mukallaf dengan suruhan yang kuat. Maka itu adalah definisi bagi bil had, bagi wajib. Itu contoh dia. Aplikasi ta'rif digunakan dalam ilmu usul fiqh. Okey, kita tengok itu sebagai pengenalan lah. Okey. Kemudian ta'rif. Okey, apa definisi bagi definisi? Itu maksud dia. Wa bayanu. Okey. Wa bayanu haqiqatu syai' au idahul ma'nahu wa yusamma bil mu'arrif au qaul syarih. Okey, ta'rif itu adalah menjelaskan hakikat sesuatu ataupun menjelaskan maknanya, wa yusamma dinamakan sebagai al-mu'arrif ataupun qaulus syarih. Qaulus syarih ni istilah lah, perkataan yang menjelaskan. Itu maksud qaulus syarih. Okey. Jadi kalau orang tanya apa itu definisi bagi ta'rif ataupun perkataan lain mufradat bagi ta'rif, maka kamu jawab al-mu'arrif dan juga al-qaulus syarih. Okey. Ataupun al-had. Al-had juga dijadikan sebagai istilah yang digunakan untuk definisi ataupun ta'rif.
Okey, ini syarat-syarat ta'rif. Okey, an yakuna muttaridan munakisan. Okey, syarat-syarat dia ni penting tau. Okey, muttaridan ni maksud apa? Iaitu al-mani'. Maksudnya dia mencegah daripada masuk objek-objek yang lain ke dalam kefahaman ta'rif kita. Jadi contoh kita kata ma huwal insan? Insan haiwanun natiq. Jadi perkataan haiwanun natiq itu adalah ta'rif bagi manusia yang mana telah menghalang lembu, kuda, ayam masuk ke dalam ta'rif manusia tadi. Jadi kalau kita kata haiwan masih lagi umum. Haiwan tu merangkumi benda-benda yang saya sebut tadi, binatang-binatang yang lain atau makhluk hidup yang lain. Tetapi bila kita kata natiq, maka dia menyekat, dia menghalang item-item yang lain masuk ke dalam definisi kita. Jadi muttaridan ni dia mani'an. Ingat, muttaridan dia adalah mani'an, yang mencegah, yang menghalang daripada kefahaman lain masuk ke dalam definisi kita. Kemudian munakisan. Munakisan ni dia adalah jami'. Jami'. Apa itu jami'? Jami' ni dia menghimpun kesemua yang masuk di bawah objek yang kita nak definisikan. Contoh tadi kita kata mahwal insan? Insan haiwanun natiq. Jadi bila kita katakan itu, maka dia jami'an, ta'rif tadi jami'an telah memasukkan ke dalam definisi tadi, maksudnya merangkumkan, terangkum di bawah definisi tadi Zaid, Ahmad, Ali, Fatimah, Suraya dan sebagainya. Jadi itu maksud dia munakisan. Jadi kamu boleh tulis kat situ mani'an dan juga muttaridan itu adalah mani', munakisan itu adalah jami'. Okey, mani' yang menghalang, jami' adalah yang menghimpun ataupun yang merangkumi di bawah ta'rif tadi. Okey, jelas tentang hal itu. Jelas ke tidak jelas? Syarat yang pertama, syarat ni lah yang paling penting sebenarnya. Okey, yang kedua an yakuna zahiran, mestilah jelas definisi tadi. Kalau kita buat definisi yang rumut, yang khamidan, maka tidak memberi faedah. Kita nak definisi tujuannya adalah untuk nak menjelaskan perkataan tersebut. Contohlah kita nak tahu, kita tak pernah dengar perkataan teleskop. Jadi kita, datang orang definisikan teleskop adalah alat yang membantu manusia untuk melihat objek yang jauh. Okey, itu zahir, maksudnya faham. Tapi kalau dia kata apa itu teleskop? Teleskop itu adalah kanta pembesar contohnya. Itu juga difahami. Contoh ataupun dia datangkan dengan perkataan yang sukar untuk difahami. Ataupun datang apa itu teleskop? Teleskop itu teropong lah. Jadi tidak memberi faedah kepada definisi yang dikemukakan. Okay, yang ketiga alla yakuna bitariqil majaz. Dia mesti tidak menggunakan bahasa yang majaz. Maksudnya kita apa itu manusia? Manusia ini adalah apa panggil? Dia menggunakan contoh apa? Pembayang majaz, metafora yang kita gunakan kepada manusia. Manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah tu, mungkin bukan majaz lah, maksudnya makhluk yang apa panggil, yang berdosa ke, itu penggunaan majaz. Jadi penggunaan majaz tidak kita boleh gunakan dalam definisi kita. Khali 'anil qarinah, yang mana sunyi daripada qarinah, so tidak ada langsung tanda-tanda. Okay, yang keempat alla tatawaqqafa ma'rifatut ta'rif ala ma'rifatul mu'arrif al-mu'arraf. Okey, mesti pengetahuan, kefahaman ta'rif tadi tidak memerlukan kepada pengetahuan tentang benda yang nak ditakrifkan. Al-mu'arraf, mu'arraf ni benda yang nak kita definisikan. Maksudnya kena faham ta'rif dulu, kena faham mu'arraf dulu, baru boleh faham ta'rif. Jadi dia akan jadi daur di situ. Maksudnya akan tidak membawa kepada ta'rif yang jelas. Sebab kita kena faham mu'arraf. Sebab mu'arraf pun kita tak faham, macam mana kita nak faham ta'rif?
Okey, kemudian alla yashtamila ta'rif ala hukmi mu'arraf. Hendaklah ta'rif itu tidak merangkumi ataupun tidak merangkumi hukum bagi mu'arraf. Jadi itu juga termasuk dalam syarat-syarat ta'rif. Okey. Maksudnya ta'rif tidak merangkumi hukum ke atas alal hukmi mu'arraf. Okey, ta'rif yang kelima ni nanti saya cari dia punya maksud dia. Apa itu hukum ke atas mu'arraf tu? Okey. Yang keenam, alla yashtamila ala au. Jadi tidak boleh menggunakan au allati lisyakki au ibham, sebab au ni bermaksud tahayyul. So dia pun tidak jelas. Jadi au ini membawa ragu-ragu dan juga kecelaruan lah, ataupun ketidakjelasan. Maka ini 6 ciri-ciri bagi ataupun syarat-syarat bagi ta'rif. Okey. Kita ma'ani mufradat. Ta'rif penjelasan terhadap suatu perkara dengan menyatakan sifat dan unsur asasi yang dapat membezakannya dengan yang lain. Ya. Jadi sifatnya itu adalah kita kata sebagai bil rasmi, unsur asasi itu adalah bil had ataupun bil zati. Okey, ta'rif mantiqi bil hadi war rasmi. Okey, ta'rif dari mengikut ilmu mantik terbahagi kepada dua, had dan juga bil rasmi. Yang qasimu ta'rif nau'ain. Okey, ta'rif terbahagi kepada dua, ta'rif bil had dengan ta'rif bil rasam. Ta'rif bil had, ta'rif bil rasam, dia apa ciri-ciri dia? Dia mesti ta'rif dengan had tam dan hadun naqis. Okey, nanti kita akan tengok perincian dia. Had tam tu apa? Hadun naqis tu apa? Rasam tam itu apa? Dan rasam naqis itu apa dia? Okey. Ta'rif bil had tam huwa ta'rif bil jinsi wal fasli al qaribaini. Itu menggunakan ta'rif jinsul qarib dan faslul qarib. Tadi sebab di dalam kullatul khams tadi dia tidak jelaskan apa jinsul qarib itu apa, faslul qarib itu apa. Okey. Sini saya jelaskan secara ringkas. Okey, di bawah jins kan? Okey, dia ada jinsul ba'id di atas dia dan jinsul qarib di bawah dia. Yang mana jinsul qarib ini dia dekat dengan faslun, manakala jinsul ba'id dia dekat dengan nau'un. Minta maaf. Jinsun qarib dia dekat dengan apa? Jinsul a'la. Jinsul a'la yang paling tinggi. Dalam kategoris kan, dalam kategoris. Kemudian jinsul qarib dia dekat dengan nau'un. Minta maaf, bukan faslun na'. Begitu juga faslun. Jadi setiap jinsun tadi dia ada dia punya peringkat apa, jinsun tinggi dan juga jinsun bawah. Ataupun jinsun jauh dengan jinsun dekat. Begitu juga dengan nau'. Okey, kemudian ta'rif bagi insan. Contoh definisi bagi bil had tam. Okey, kena ingat bila kita buat definisi dengan bil had tam, maka kita akan gunakan jinsun dan juga faslun. Okey, kalau boleh kamu tak apalah, kamu jangan kamu ingat saja jinsun qarib, tetapi yang kamu faham adalah jinsun dan juga faslun. Okey, jinsun yang kita tahu adalah haiwan. Insan itu adalah haiwan sebab jinsun ni dia adalah lafaz kulli yang mana mukhtalifina fil haqaiq, yang berbeza daripada sudut hakikat. Jadi haiwan itu termasuk di bawah haiwan adalah manusia, kuda, lembu dan sebagainya. Jadi letak pula faslun yang menjadi pembeza, sifat dalaman ataupun sifat mahiyah yang menjadi pembeza kepada jinsun yang sama. Okey, jadi maka natik itu adalah ciri-ciri yang membezakan. Dia adalah merupakan faslul qarib bagi haiwan. Jadi kalau kita nak datangkan ta'rif dengan bil had tam, maka kita kemukakan haiwan, jinsun qarib dan juga faslul qarib. Okey, itu dia punya definisi dia. Dan apa itu ta'rif bil had naqis? Bila sebut had, kamu kena ingat dia mesti jinsun, sama ada qarib ataupun ba'id. Okey, huwa ta'rif bil jinsil ba'id wal faslul qarib au bil fasli wahdahu.
ataupun dengan fas sahaja. Contoh definisi manusia bi annahu jismun hayyun natiq, natiqun, bahwasanya manusia itu adalah jisim yang hidup, berfikir, ataupun insanun natiq. Ni dua definisi lah. Manusia itu adalah natiq, dia sebut natiq saja, maka itu termasuk dalam hadun nakis. Okey, jadi had nakis kita guna jinsul ba'id, iaitu jismun hayyun, jisim yang hidup. Sebab dalam kategori kita panggil al-mawjudat, benda yang wujud, dia ada jinsun hayyun dengan ghairul hayyun. Jismun dia ada dua, jismun hayyun dengan jismun ghairul hayyin. Jisim yang hidup dengan jisim yang tidak hidup. Ataupun dalam istilah yang lain kita panggil jinsun nami dengan jinsun ghairun nami. Ghairun nami itu objek lah, macam batu, kayu, apa-apa benda yang tidak hidup seperti objek-objek. Okey, itu maksud dia. Kamu jangan pening pula. Okey, natiq adalah faslul qarib, maka itu dipanggil sebagai ta'rif bil had nakis. Sebab apa dia nakis? Sebab dia menggunakan faslun. Sebab jismun hayyun itu dia terlalu umum sangat istilah dia, kan? Sebab di bawah jismun hayyun dia terbahagi pula kepada apa panggil, kalau sebut jisim sajalah, maksudnya terbahagi pula benda yang hai dengan ghairul hai. Sebab di bawah jisim itu ada hai, ada jisim. Benda berjisim ni maksudnya benda yang tersusun daripada jauhar, yang mengambil ruang. Okey, maka jismun dia terbahagi pada hayyun dengan ghairul hayyin, yang hidup dengan tidak hidup. Jadi dinamakan sebagai jismun ba'id, dan sebab dia punya definisi tadi terlalu umum sangat, dan kemudian bila kita sebut itu dia akan memasukkan banyak item di bawah definisi tersebut. Okay, itu sebab tu dinamakan sebagai hadun nakis. Maksudnya ada kecacatan. Nakis ini maksud dia kecacatan. Maksudnya ada kelemahan, ada kekurangan, ya. Okey, kemudian ta'rif bi rasmi tam. Okey, rasmi tam kita kena ingat dia adalah sifat luaran. Dia juga ada kita panggil huwa ta'rifu bil jinsi wal qassah. Contoh sini definisi manusia bi annahu haywanu dhahik, iaitu haiwan atau benda hidup yang ketawa, yang mempunyai sifat ketawa. Okey. Jadi dalam ilmu mantik, ta'rif yang paling sempurna adalah ta'rif bil had tam. Itu ta'rif yang tepat sebab dia mengambil kira aspek zat mahiyah dan juga faslun mahiyah, kan? Sebab dia tepat. Tetapi sebagai manusia dia sukar untuk nak faham ta'rif bil had. Jadi manatiqah datangkan ta'rif bil rasmi, iaitu definisi yang mudah untuk difahami sebab dia mengambil sifat-sifat luaran. Contoh kita tanya apa itu kereta. Itu kita kata kereta ni untuk bawa kenderaan yang bawa orang lah. Kenderaan yang bawa orang. Jadi bawa orang tu ada sifat luaran bagi kereta tu. Dia adalah ghayah, tujuan kereta tersebut, maka dia termasuk dalam apa panggil ardu am ataupun khassah bagi kereta. Jadi bila contoh contoh ta'rif bil rasam yang saya sebut tadi, bila sebut apa itu haram, ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi, iaitu perbuatan yang diberi pahala bila diberi dosa sekiranya melaksanakannya, membuatnya, dan diberi dosa sekiranya diberi pahala sekiranya meninggalkannya. Maksudnya diazab ma huwa yu'aqabu ala fi'lihi, diazab sekiranya dia melakukannya, dan dia akan yuthabu, diberi pahala sekiranya dia meninggalkan. Jadi bila orang dengar ta'rif bil rasam ni, dia mudah faham. Oh, rupanya haram maksud dia begitu. Pahala wajib maksudnya dapat pahala. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu ta'rif bil rasam. Sebab kalau kita bagi definisi bil had, dan kita kena cerita tentang wajib ni adalah
suruhan daripada Allah SWT dengan suruhan yang kuat. Jadi dia tidak faham tentang fi'il amal, dia tak faham dengan suruhan, apa itu suruhan. Jadi benda tersebut sukar untuk nak faham. Tapi kalau contoh budak-budak kita tahu, semayang ni wajib. Lepas tu dia kata wajib tu apa? Kita kata buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Jadi dia faham. Jadi sekejap lagi kita nak cerita pula. Kalau budak tanya, apa itu wajib? Dia kata wajib ni adalah suruhan Allah SWT dengan suruhan yang kuat. Jadi benda tu sukar nak faham. Jadi sebab itu dikemukakan ta'rif bil rasam ini tujuannya untuk nak memudahkan kefahaman seseorang. Dia ada fungsi dia lah. Ada tempat dia. Kadang-kadang sesuai untuk kita guna ta'rif bil had ini dalam bidang akademik. Untuk dalam bidang dakwah kita boleh gunakan ta'rif ataupun definisi dengan bil rasmi. Okay, jelas tentang hal tersebut. Okay, kita sambung lagi. Tak banyaklah. Okay. Kemudian mana dia? Had nakis kan. Rasam nakis. Rasam tam dulu. Okay, rasam tam iaitu ta'rif dengan jins dan juga khosoh. Ya, saya tengok ada soalan tak? Kita dah. Malam ni kita lajak sikit bagi habis libas 3 tempat ni. Ta'rif insan bi annahu haywanu dhahik. Okey, insan adalah jinsun, dhahik itu adalah khosoh. Okey. Kemudian ta'rif rasam nakis yakunu bil khosoh wahdahu. Di sini ada jelaskan jinsul qarib itu apa? Jinsul terdekat, jinsul ba'id itu terjauh. Jadi nanti saya akan bagi cerita minda tentang apa itu jinsul qarib, jinsul ba'id, fasul qarib, fasul ba'id supaya kamu boleh nampak benda ini. Walaupun tak tanya dalam soalan nanti, tapi kita bagikan sebagai kefahaman untuk nak memudahkan kefahaman kita dalam ilmu mantik. Okey, ta'rif bi rasam nakis mesti insan dhahik kan. Okey, sebab dia terdiri daripada qasah sahaja. Jadi ta'rif bi rasam nakis ni jangan digunakan sebab dia tidak lengkap, tidak sempurna. Sebab dia hanya mengemukakan dhahik. Jadi orang faham, tapi orang yang ada kemampuan untuk berfikir. Okey, maka khulasah di sini adalah ta'rif terbagi pada dua, ta'rif bil had, ta'rif bil rasam, had tam, had nakis, rasam tam, rasam nakis. Kemudian had tam ni terdiri daripada jinsun dan juga faslul qarib. Had nakis ni adalah jinsun ba'id dan juga faslul qarib. Kemudian rasam tam dan rasam nakis. Rasam nakis ni adalah khasah sahaja. Rasam tam adalah jinsun juga. Jinsun dan juga khasah. Khasah. Okay, jinsun dan juga khasah. Okay, kamu kena ingatlah contoh-contoh dia berserta dengan contoh. Okey, ni contoh-contoh dia. Okey. Insan, ta'rifu bil hatam, haiwanun nakis. Ta'rif bil had nakis, jismul hayy natiq atau natiq. Ta'rif bil rasm tam, haiwan dhahik. Ta'rif bil rasm nakis, dhahik. Ni contoh yang kita sebut tadi. Contoh ni kita boleh banyak. Ni asad haiwan. Saya ada tulis satu contoh perkataan asad tadi. Okey, contoh perkataan asad. Ta'rif bil hatam iaitu menggunakan jinsun dan juga fasul qarib. Maka kita kata asad huwa haywanu zi'ru. Haiwan yang mengaum lah. Okey. Sebab dia menggunakan jinsun dan juga fasul qarib. Ta'rif bil had naqis kita definisikan dia adalah sebab dia terdiri daripada jinsun ba'id dan fasul qarib. Maka jawapannya adalah jismu zi'ru. Dia adalah jismu zi'ru dan jisim hai yang mana mengaum. Kemudian ta'rif bil rasam tam yang ketiga itu dia adalah jinsun dan juga khasah. Maka kita kata haiwanun muftaris. Haiwanun muftaris dia adalah haiwan yang bersifat pemangsa. Sebab apa panggil? Haiwan yang pemangsa lah, predator. Muftaris ni. Kemudian ta'rif yang terusnya ta'rif bil rasam nakis. Maka apa itu asad? Contoh, asad itu adalah az-zi'ru. Terus kita sebut dia punya
ciri-ciri apa panggil khossah dia. Okey, dirda' nihlah ni saya tak sempat cari dia punya definisi dia. Su'ban, nanti kalau Dr. Yaman ada dia punya nota dia boleh kongsi dengan kita. Okey, kemudian kita tengok latihan. Ini si takrif, uzkud yang syarat yang 8 tadi. Kemudian takrifkan huruf. Huruf ni gagaklah. Bil had tam marrah wa bil rasam tam marrah ukhra. Okey, huruf contoh dia adalah haiwan ta'ir aswad, mungkin kita boleh definisikan tersebut. Dia adalah burung, haiwan yang mempunyai sayap yang berwarna hitam. Itu ciri-ciri huruf. Okey. Kemudian ayin ta'rif bil amsilah. Okey, yang ni mudah sikitlah. Tentukan jenis-jenis ta'rif di dalam contoh di bawah. Himar haiwanun nahiq. Okey. Agak-agak kamu ni ta'rif apa? Himar haiwanun nahiq. Ini adalah ta'rif bil had tam. Sebab haiwan itu adalah jinsun, nahiq itu adalah faslun. Okey, fil huwa nahimun. Nahimun ni bunyi dia lah. Bunyi gajah tu. Ini ta'rif bil rasam, ta'rif bil rasmin naqis. Ta'rif rasam naqis. Okey, insan wa haiwanud dhahik. Okey, ni jinsun haiwan ni dhahik. Jinsun dhahik ni adalah orang panggil apa? Khossah. Okey, jadi dia adalah ta'rif bil had apa panggil satu lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasam naqis, bil had naqis. Okey. Okey, bayin anwa' ta'rif farsi fima ya'ti. Tentukan, jelaskan definisi bagi fasl. Okey. Faslun huwa sahil, huwa haiwanus sahil. Okey, ini adalah ta'rif bil had tam. Yang bawah jismun sahil. Jismun ni adalah jinsun ba'id. Maka kita katakan di sini adalah dia definisi bil had naqis. Farsu wa sahil, ni rasam naqis. Mudah je. Kalau kamu ingat dia punya kedudukan dia, insya-Allah memudahkan. Okey, pilih jawapan yang betul. Ta'rif bil jinsi wal faslul qarib. Dua-dua qaribain. Maka ini adalah ta'rif bil had tam. Ta'rif bil had tam sebab dia adalah jinsun qarib dan juga faslul qarib. Jawapan dia adalah alif. Okey, ta'rif bil jins ba'id wal faslul qarib wahdahu. Okey, maka ini adalah jinsun qarib. Okey, jinsun ba'id dia adalah had naqis. Ta'rif bil had naqis, maka jawapan dia adalah jim. Okey, yang ketiga, ma huwa ta'rif bil had naqis? Okay, ta'rif bil had naqis. Ta'rif okey, bil jinsil ba'id. Jinsul ba'id wal faslul qarib. Ini jawapan dia. Jawapan dia adalah jim, jinsul ba'id dan faslul qarib. Dan dal, ta'rif bil jinsil ba'id. Ni jawapan dia jim lah. Silap. Okey. Ma huwa ta'rif bil rasmin naqis? Okay, rasam naqis dia ta'rif dengan bil jinsil ba'id dan ni ataupun bil fasli wahdahu. Dal, jawapannya adalah dal. Bil jinsil ba'id dengan faslul qarib atau bil fasli wahdahu. Contoh insan dhahik. Dia tak sebut haiwan lah. Okey. Kalau disebut, kalau jinsul ba'id, jismul hayy. Okey, dhahik. Okey. Jelas tentang perkara tersebut. Jadi habis untuk perbincangan silibus kata 4 berserta dengan latihan. Kita tengok soalan. Okey. Ustaz, dalam contoh hatam, haiwan adalah jinsun qarib. Tapi dalam contoh rasam tam, haiwan adalah jinsun sahaja. Itulah saya kata tadi.
Ada kadang-kadang dia tidak membezakan di antara, contoh kita kata jinsun, maka bila disebut jinsun saja, maka yang kita faham adalah jinsun qorib. Okey. Macam itulah, sebab bila jinsun itu bila tidak disebut qorib ataupun ba'id, maka kita faham adalah jinsun qorib, maka dia adalah haiwan. Okey. Apa beza jinsun qorib dengan jinsun ba'id? Okey, jinsun ba'id. Okey, jinsun qorib dia dekat dengan nau'. Kan? Jinsun ba'id, okey, dia dekat dengan jinsun a'la. Dia macam itulah. Kan? Tapi benda ni sebenarnya dia ikut kepada klasifikasi kita. Kalau perbincangan yang lebih rumit, saya nak jelaskan, dia ikut, benda ni nisbi sebenarnya. Kita boleh nak letakkan sesuatu tu dalam kedudukan jinsun ataupun dalam kedudukan na'un, berdasarkan kepada pembahagian kita. Contoh kalau kita nak pembahagian itu lebih umum, kita kata okey, kita nak jadikan pelajar contoh sebagai jinsun. Okey, maka di bawah pelajar ada pelajar yang kita kata pembahagian pelajar mengikut tempat tinggal, bandar dengan luar bandar. Maka itu adalah pembahagian kita terhadap pelajar. Sedangkan pelajar ni sebenarnya dia adalah termasuk di bawah na'un, tetapi kita jadikan dia sebagai jinsun sebab kita nak bahagikan dia kepada jinsun yang berlainan, iaitu pelajar yang tinggal di asrama dan pelajar yang tidak tinggal di asrama. Contoh dia. Okey. Jadi kedua jinsun qorib dia lebih dekat dengan dengan nau'. Manakala jinsun ba'id dia lebih dekat dengan jinsun a'la. Okey, nanti saya bagi dia punya peta carta yang menunjukkan kedudukan perkara tersebut, supaya kamu lebih mudah faham. Okey. Jawapan nombor 3. Nombor 3 yang mana? Okey. Ma huwa ta'rif bil had naqis? Ni kan? Jawapan dia rasam tam, bukan had naqis. Jawapan okey. Bukan had naqis, tapi ustaz kata had naqis. Jawapan nombor 3 dia rasam tam. Okey, ta'rif bil had naqis. Okey. Soalan ni ke? Soalan ba ustaz? Soalan ba yang nombor 3. Nombor 3, ta'rif soalan ba. At-tadribat ba nombor 3. Tadribat ba nombor 3. Yang ditulis tadi tu. Al-insanu wa hayawan dhahik. Okey, jadi jawapan dia adalah ta'rif bil had naqis. Kamu kata itu Saya kata ta'rif dia adalah okey, haiwan dia adalah jinsun. Okey, maka dia adalah ta'rif bil had. Okey, dhahik adalah bil minta maaf. Okey, ta'rif bil rasam. Rasam. Okey, dhahik ni masuk di bawah naqis kan. Okey, rasam tam. Betul. Okey, rasam tam. Ta'rif bil rasam tam haiwanud dhahik. Okey. Betul lah. Minta maaf tertukar. Okey, soalan akhir untuk untuk had naqis. Soalan akhir. Soalan nombor berapa Azarina? Nombor 4. Ma huwa ta'rif bil rasam naqis? Okey, ta'rif okey, rasam naqis ni dia sama ada mana tadi? Okey, rasam naqis bil qassah yakunu bil qassah wahdaha. Okey. Jadi ta'rif bi jins ba'id atau bil fas. Dekat sini macam ta'rif bil rasam naqis. Okey.
Rasam nakis kan had nakis. Okey, rasam nakis. Ya betul lah tadi jawapan tu yang dia tertukar dengan soalan dia sepatutnya had nakis. Bukan rasam nakis. Okey, kamu boleh tukar kat situ lah. Okey, betul. Okey, kat buku ada kesalahan sikit lah. Jadi tak ada, ini adalah kalau ikut jawapan yang ada, ta'rif soalan itu ma huwa ta'rif bil had naqis. Sebab soalan jawapan bagi rasam nakis tidak ada. Okey, maka dal itu adalah jawapan bagi bil had naqis. Apa betul ke? Okey. Setakat itu dulu untuk malam ni, wallahu taala alam. Jadi kita sambung minggu depan perbahasan tentang mantik bagi kata 5, iaitu berkenaan dengan qadhiyah dan juga al-qiyas. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.